Assalamualaikum, nama saya Nuriana binti Norizai, nombor metrik 225-447. Hari ini saya akan menerangkan pengenalan tentang tajuk kami, iaitu perkembangan kecerdasan buatan. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan kecerdasan buatan? Kecerdasan buatan atau dikenali sebagai Artificial Intelligence (AI) merupakan teknologi yang mampu memudahkan pekerjaan, mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan kecekapan dalam pelbagai bidang. Penggunaan kecerdasan buatan ini kini kian meluas, iaitu dari telefon pintar, komputer, kereta tanpa pemandu, drone dan hingga kepada pengguna robot yang telah mengubah kehidupan manusia. Dalam era sains dan teknologi kepintaran buatan dan kepintaran mesin pada hari ini, kecerdasan buatan ini mempengaruhi hampir semua aspek dalam kehidupan dan membantu meningkatkan kecekapan dan keupayaan manusia. Contohnya, AI ini digunakan dalam bidang kesihatan, pendidikan, kewangan dan sebagainya. Jadinya, dalam bidang kesihatan, AI ini mampu membantu doktor untuk mendiagnosis penyakit dengan lebih tepat dan memberikan rawatan yang lebih baik. AI ini juga digunakan dalam pengembangan ubat-ubatan. Selain itu, AI ini digunakan dalam bidang pendidikan, di mana AI digunakan dalam pembelajaran yang adaptif, pendidikan jarak jauh dan lain-lain lagi lah. AI ini juga boleh membantu mengenal pasti keperluan pembelajaran pelajar individu dan menyediakan pengalaman pembelajaran yang lebih berkesan. Selain itu, dalam bidang kewangan, AI ini digunakan dalam menganalisis data kewangan, pemantauan risiko, pengesanan aktiviti haram dan pengurusan portfolio pelaburan. AI ini boleh membantu institusi kewangan membuat keputusan yang lebih baik sekaligus mengurangkan risiko kewangan. Seterusnya, matlamat utama AI ini adalah untuk membangunkan sistem boleh belajar, berfikir dan bertindak seperti manusia. Sebagai contoh, AI ini mampu menyelesaikan masalah dan menghadapi cabaran kompleks dengan menyediakan penyelesaian yang mungkin sukar untuk dipikirkan oleh manusia. Jadinya, penggunaan AI ini sangat berkembang dan terus membangun dengan menyediakan inovasi dalam pelbagai bidang pada hari ini. Ini adalah disebabkan ia mampu memudahkan dan mempercepatkan kerja manusia. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Daniel Haikal bin Abdul Kadir. Nombor metrik saya ialah 223286. Baiklah, saya akan menerangkan objektif kajian kami iaitu berkaitan kecerdasan buatan AI. Terdapat 3 objektif, iaitu objektif yang pertama ialah mengenal pasti isu semasa dan pandangan ahli falsafah berkaitan kecerdasan buatan iaitu AI. Antara isu semasa yang berlaku di Malaysia berkaitan AI ini ialah baru-baru ini pada 14 Oktober 2023, Universiti Teknologi Malaysia iaitu UTM menubuhkan pusat pengajian kecerdasan buatan yang pertama di negara Malaysia. Objektif yang kedua ialah menganalisis pandangan serta persepsi berkaitan kecerdasan buatan AI berdasarkan siasatan atau falsafah dari Alan Turing, John McCarthy, Kurt Gödel dan Hubert Dreyfus. Pandangan dari seorang ahli falsafah iaitu Alan Turing berkaitan kecerdasan buatan ialah beliau berkata AI adalah suatu bidang yang memodelkan proses-proses berfikir manusia lalu merancang mesin agar dapat meniru kelakuan dari manusia. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada objektif yang ketiga ialah menganalisis kelemahan dan kelebihan kecerdasan buatan AI. Baiklah, ketiga-tiga objektif ini akan dikupas dan dibentangkan lebih lanjut oleh pembentang-pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nur Nabila Izzati binti Zahriman dengan nombor matriks 225070. Saya akan menyambung sedikit tentang kecerdasan buatan atau lebih dikenali sebagai Artificial Intelligence iaitu AI. AI ini merupakan satu bidang ilmu komputer menirukan kebahasaan manusia atau juga boleh diertikan sebagai ilmu komputer yang berfokus pada mesin dengan kemampuan kecerdasan yang dapat berinteraksi dan bekerja seperti manusia. AI ini mampu memudahkan pekerjaan manusia
dan juga memberi kesan yang positif kepada negara. Apakah kesan positif yang diberikan kepada negara? Pertama sekali, dapat meningkatkan serta mencipta peluang ekonomi. Berikutan, ia dapat meningkatkan produktiviti dan mengurangkan kos. Selain itu, memacu pertumbuhan merentas pelbagai sektor. Antara sektor-sektornya ialah sektor pembuatan, sektor pertanian dan sektor penjagaan kesihatan serta pendidikan. Saya akan berkongsi sedikit tentang isu semasa kecerdasan buatan atau lebih dikenali sebagai AI. Isu semasa yang pertama ialah di Universiti Teknologi Malaysia, UTM, yang menubuhkan sebuah pusat pengajian kecerdasan buatan pertama di negara, iaitu Fakulti AI dengan peruntukan awal 20 juta ringgit Malaysia. Ini ditubuhkan dengan tujuan selari dengan ledakan transformasi digital global. Kejayaan dalam menubuhkan Fakulti AI ini adalah disebabkan jumlah pakar yang melebihi 100 orang dalam bidang AI. Tenaga pakar daripada Fakulti Komputeran, Fakulti Teknologi, Fakulti Kejuruteraan Awam dan sebagainya. Penubuhan fakulti ini mampu menjadikan teknologi AI sebagai pemangkin kemajuan kepada inovasi dalam pelbagai bidang, seperti bidang industri pembuatan, kewangan, kesihatan, pertanian, tenaga boleh diperbarui, keselamatan, ekonomi dan perubahan iklim. Fakulti AI bertujuan untuk membangunkan lagi bakat yang mempunyai pengetahuan, kemahiran dan kompetensi dalam bidang kecerdasan buatan dan robotik. Selain itu, UTM telah menghasilkan pelbagai inovasi berteraskan teknologi AI seperti Artec Inspector, iaitu robot pintar berteknologi tinggi yang mampu melakukan pemeriksaan dan pembersihan ruang yang sempit. Isu semasa yang seterusnya ialah penggunaan AI dalam menentukan hukuman di dalam mahkamah di Sabah, Kesatuan Eropah, EU dan Brazil. Masyarakat bimbang akan risiko besar kepada hak asasi manusia dan keselamatan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfakia Izzah binti Muhammad Ali Abu Hanafiah. Nombor matrik saya 222334. Saya akan sambung menerangkan mengenai pandangan para falsafah terhadap kecerdasan buatan atau AI. Terdapat 4 orang falsafah barat terkenal yang telah kami pilih untuk kajian kami, iaitu Alan Turing, John McCarthy, Kurt Gödel dan Hubert Dreyfus. Ahli falsafah tersebut bukan sahaja memberi pandangan dan mengeluarkan teori-teori mengenai teknologi kecerdasan buatan, malah memberi sumbangan yang sangat besar yang menyumbang kepada satu perubahan yang penting untuk meneruskan perkembangan dan penambahbaikan teknologi kecerdasan buatan. Yang pertama ialah Alan Turing, iaitu seorang ahli matematik, ahli logik dan ahli kriptografi British. Juga dianggap sebagai bapa sains komputer moden. Menurut beliau, AI adalah bidang yang memodelkan proses-proses berfikir manusia lalu merancang mesin agar dapat meniru kelakuan dari manusia. Beliau juga mencipta ujian Turing pada tahun 1950 untuk mengkaji keupayaan mesin menunjukkan tingkah laku pintar yang serupa atau hampir sama dengan tingkah laku manusia. Ujian Turing juga adalah penilaian yang diperkenalkan untuk menentukan sama ada seseorang boleh mengenal pasti sama ada mereka berkomunikasi dengan program komputer atau manusia selepas 5 minit perbualan. Seterusnya ialah John McCarthy, iaitu seorang ahli sains komputer dan ahli sains kognitif Amerika Syarikat. Menurut beliau, AI adalah untuk mengetahui dan memodelkan proses-proses berfikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Penemuan beliau mengenai istilah kecerdasan buatan telah membuka satu bidang yang lebih luas untuk memajukan beberapa teknologi transformatif dunia seperti bahasa pengaturcaraan, web dan robot. Beliau juga telah mencipta dan membangunkan perkongsian masa, mencipta satu bahasa pengaturcaraan aras tinggi iaitu Lisp Processing atau LISP yang merupakan bahasa utama dalam bidang kecerdasan buatan. Seterusnya Kurt Gödel, iaitu seorang ahli logik, ahli matematik dan ahli falsafah Austria yang berpendapat bahawa mana-mana mesin yang boleh dibina oleh manusia dari luar sistem formal komputer boleh mengarang pernyataan teori nombor yang benar, tetapi komputer buta terhadap kebenaran pernyataan itu. Pada tahun 1931, beliau mengemukakan ketidaksempurnaan teorem di mana beliau menunjukkan bahawa ia adalah mustahil untuk mentarifkan sistem yang tidak mempunyai percanggahan. Akhir sekali, Hubert Dreyfus, iaitu seorang ahli falsafah Amerika, menurut beliau, ia adalah mustahil untuk mencipta program komputer pintar yang serupa dengan otak manusia kerana proses kecerdasan buatan adalah berbeza sepenuhnya daripada mesin perkomputeran.
Dreyfus berpendapat bahawa ia adalah mustahil untuk mencipta program komputer pintar yang serupa dengan otak manusia kerana proses kecerdasan manusia adalah berbeza sepenuhnya daripada mesin perkomputeran. Bagi Dreyfus, minda manusia berfungsi secara intuitif dan tidak formal. Oleh sebab itu, kecerdasan buatan AI tidak akan mampu mencapai kesempurnaan pemikiran dan kecerdasan manusia dan akan sentiasa mempunyai kelebihan dalam inovasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liana Sofia binti Isam Reza, nombor matriks 222976 dan saya akan menerangkan tentang kecerdasan buatan dari perspektif agama Islam. Menurut Bayah pada 2003, pada dasarnya agama-agama mendorong sepenuhnya terhadap kemajuan dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Bagi agama Islam juga berpendirian sama di mana umat manusia didorong untuk menjalankan pelajaran dan menjelajahi pengetahuan secara aktif dan mendalam melalui pembacaan ayat-ayat yang diturun oleh Allah Subhanahu Wa Taala mahupun yang tak hampa di alam raya. Ilmu yang dimaksudkan di sini tidak terhad kepada pengetahuan kerohanian dan keagamaan, tetapi termasuklah pengetahuan sains dan teknologi. Di dalam Islam, tiada halangan bagi menghasilkan bentuk ciptaan dan inovasi yang bertujuan untuk menambah baik kehidupan masyarakat secara spiritual maupun material. Ini tidak diboleh dinafikan bagi penggunaan kecerdasan buatan AI di mana ia telah banyak membantu dalam pelbagai jurusan bidang seperti bidang kewangan, industri, pendidikan, pengangkutan, kesihatan, malahan kehidupan keagamaan. Walau bagaimanapun, terdapat juga pandangan dari bin Abayah yang bimbang akan berlakunya penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan seperti penyebaran penipuan, fitnah, pengalihan pendapat masyarakat umum, hujahan kutukan, pencerobohan privasi dan keamanan data pribadi, penyelewengan transaksi elektronik dan amalan jenayah yang dijalankan secara atas talian yang mampu mengakibatkan ketidakstabilan dan perpecahan antara masyarakat. Justru itu, terdapat keperluan untuk mewujudkan pengawalan dan garis panduan yang jelas mengenai penggunaan kecerdasan buatan bagi memastikan tiada pihak yang terjejas akibat penggunaan teknologi tersebut. Selamat sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Shantini, anak perempuan Santara Segren dan nombor matrik saya adalah 222918. Saya akan membentangkan tentang kebaikan AI. Antaranya ialah AI dapat kurangkan kesilapan manusia iaitu human error. Keupayaan kecerdasan buatan untuk mengurangkan ralat dan meningkatkan ketepatan adalah salah satu kelebihan terbesar. Seterusnya, kecerdasan buatan AI menghasilkan keputusan yang adil. Dengan menghasilkan keputusan yang adil, kita dapat mengelakkan ketidakadilan dalam pelbagai aspek. Dan AI juga memudahkan membuat keputusan yang lebih cepat. Ini sangat membantu terutamanya dalam situasi berisiko tinggi yang membuat keputusan yang cepat dan betul diperlukan untuk mengelakkan kesilapan yang mahal atau menyelamatkan nyawa. Kecerdasan buatan AI dan teknologi robotik berpotensi mencipta peluang ekonomi di Malaysia kerana ia boleh meningkatkan produktiviti, mengurangkan kos dan meningkatkan perkhidmatan pelanggan. Sebagai contoh yang terkini di Malaysia adalah kerajaan telah bekerjasama dengan UTM iaitu Universiti Teknologi MARA dengan membangunkan fakulti AI. Dengan pembangunan ini kita dapat membuka peluang pekerjaan yang lebih luas dan juga memberi peluang kepada pelajar-pelajar untuk berfokus dalam pembangunan AI. Dan dengan pembelajaran ini, Malaysia dapat menjadi maju dalam bidang AI. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hassan Gaibul Asrar bin Naksun. Nombor matriks 225189. Untuk bahagian saya akan membentangkan tentang kekurangan kecerdasan buatan atau dalam bahasa Inggeris Artificial Intelligence AI. Sebentar tadi, kawan sekumpulan saya iaitu Shantin
baru saja menerangkan kelebihan kecerdasan buatan. Jadi, seperti yang kita tahu, setiap perkara di dunia ini pasti akan ada kelebihan dan juga kekurangan. Antara kekurangan kecerdasan buatan adalah ia akan menjejaskan karier manusia dan manusia akan kehilangan kerja. Dalam hal ini, apabila kecerdasan buatan telah wujud dan disebarkan secara meluas pada zaman kini, ia akan dapat menjejaskan karier manusia di dalam pelbagai bidang pekerjaan kerana pekerjaan mereka dapat digantikan dengan kecerdasan buatan. Majikan semestinya akan lebih gemar menggunakan kecerdasan buatan. Selain itu, kemampuan kecerdasan buatan adalah terhad. Ia kerana kecerdasan buatan tidak dapat melakukan semua perkara. Ia hanya terhad dan terbatas dalam melakukan hal-hal tertentu sahaja. Dan akhir sekali, isi ketiga adalah kecerdasan buatan kekurangan data. Kecerdasan buatan memerlukan banyak pelbagai data untuk boleh menghasilkan output yang bagus. Tetapi jika output yang dikeluarkan adalah sedikit, maka info yang dikeluarkan tersebut adalah kurang tepat. Sekian, terima kasih. Sebagai kesimpulan, berdasarkan kajian yang telah kami lakukan berkaitan kecerdasan buatan iaitu AI, perkembangan AI telah banyak memberi manfaat kepada masyarakat. Namun kebimbangan dalam keselamatan data dan kekurangan yang lain juga perlu diambil kira. Antaranya kekurangan yang terbesar ialah seperti yang kita tahu, dengan adanya AI, manusia akan hilang pekerjaan mereka kerana AI menggantikan mereka. AI merupakan satu teknologi ciptaan manusia itu sendiri, jadi ia pasti akan mempunyai kelebihan dan kekurangannya, itu baik dan buruknya sendiri. Jadi yang menentukan ia baik dan buruk adalah diri kita sendiri. Jadi dalam melangkah dunia ke hadapan, kita sendiri, kita bertanggungjawab dalam memastikan AI menjadi alat untuk meningkatkan taraf hidup manusia, bukan untuk menggantikan manusia. Sekian, terima kasih.